malam ni beliau sebagai tetamu kerana saya nak mengambil kedua-dua pandangan yang terbaik, kerana minggu lepas mereka berada di Turki dan dalam kunjungan itu ada mesyuarat, pelbagai mesyuarat dengan IHH ataupun IHH, begitu juga dengan kumpulan-kumpulan lain di Turki, termasuklah media. Saudara Nazri akan menerangkannya lagi. Tapi sebelum pergi dengan lebih jauh, mungkin saya nak bertanya soalan pertama kepada saudara Nur Azman itu, kita perlu berasa aman sekarang ini dengan apa yang sudah pun berlaku. Itu sudah lepas dan mungkin kunjungan minggu lepas itu menutup ataupun memberikan satu closure, kata orang putihnya, pada apa yang berlaku. Berdasar-dasar semua dah dilakukan secara fizikal dan juga secara operasinya. Jadi di mana perbincangan itu sekarang di antara IHH dengan kumpulan-kumpulan NGO lain, termasuklah dari Malaysia dan Indonesia mungkin yang saudara Nur Azman wakili. Di mana kita dan apakah yang kita setuju untuk kita tutup episod yang lalu itu, tetapi ingatan dan perjuangan belum selesai itu dibawa ke depan. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama sekali, fokus kita pada kali ini sebenarnya ada dua benda yang besar, iaitu yang pertama, kita nak pastikan barang-barang kita tu yang lebih daripada 10,000 tan dibawa masuk ke Gaza. Jadi hasil perbincangan yang pertama sekali ialah dengan United Nations. Jadi setakat ini mengikut janji quote-unquote Israel, mereka membenarkan, dia kata semua barang-barang boleh masuk, termasuk simen, barang-barang pembinaan, semua dia kata boleh masuk dah. Dan dia kata untuk nak bawa masuk tu memang dia minta United Nations akan bawa dengan dipantau oleh kajian Turki. Ini fokus yang pertama. Dia nak kita pastikan barang-barang itu memang benar-benar dibawa masuk dan tidak dirompak oleh Israel, kerana barang-barang itu adalah barang-barang keperluan kehidupan di Gaza. Kedua, yang lebih penting lagi daripada itu, yang lebih besar lagi, ialah kita ingin memastikan segala jenayah yang dilakukan oleh Israel, sama ada membunuh, mencederakan, penjarakan orang tanpa kesalahan, melakukan seperti binatang, penjenayah orang-orang yang baik-baik di atas kapal itu dibawa ke mahkamah antarabangsa. Dan sekarang ini kita sedang berusaha, insya-Allah NGO seluruh dunia, termasuklah IHH dan juga di Malaysia, bersama dengan kerajaan masing-masing untuk cuba nak membawa kes ini ke muka pengadilan antarabangsa. Dan mudah-mudahan insya-Allah apabila kita boleh membawa mereka sekurang-kurangnya ke sana untuk dibicarakan, menang tak menang tu belakang kira, yang pertama bawa dulu sehingga manusia seluruh dunia merasai memang betul mereka ni melakukan kesalahan, sekurang-kurang itu boleh tutup satu fasa daripada perjalanan konvoi yang masa lepas. Ya. Pelbagai resolusi PBB misalnya, sejak selepas perubahan Israel 1948 itu, satu pun tidak diindahkan. Itu bukan saja diakui oleh kita di sini, tapi wartawan barat seperti Robert Fish misalnya juga mengatakan perkara yang serupa. Jadi apa harapan dalam perbincangan di Turki itu? Kerana ini tentunya satu senario yang akan dibayangkan juga. Mungkin boleh dibawa ke muka pengadilan, tapi akhirnya bagaimana? Setakat ini kita masih melihat dunia dikuasai oleh orang-orang yang berat sebelah, iaitu mereka yang punya kepentingan, sama ada kepentingan politik, ekonomi dan sebagainya. Tapi seluruh dunia akan melihat bahawa ini adalah salah dan tidak benar. Satu hari resolusi yang telah dibuat oleh United Nations, yang mana resolusi itu mengambil kira semua aspek akan dilaksanakan. Dan sebab itulah kita lihat satu benda yang telah berjaya dibuktikan oleh NGO, iaitu manusia biasa, manusia yang tidak ada kekuatan ketenteraan, yang tidak ada kekuatan senjata, yang tidak ada kekuatan kekuasaan, boleh mengubah sesuatu yang besar, iaitu satu dasar Israel yang mahu menutup Gaza daripada dunia luar kepada sesuatu yang kita kata boleh dimasuki. Ini satu yang besar. Misi dijalankan oleh sukarelawan. Dan tetapi kehadiran media itu yang memberikan dimensi yang berbeza, kerana penduduk seluruh dunia nampak visual yang berkali-kali ini kita saksikan. Dan tadi itu antara visual baru yang dibawa balik oleh Encik Nazri. Jadi mungkin Nazri boleh berikan perspektif apa maknanya semua ini, kerana kita yang berada di media ini tahu perang ini bukan hanya perang memecahkan sekatan, tetapi juga perang persepsi sebenarnya. Inilah satu kesedaran yang telah dimainkan oleh pertubuhan NGO antarabangsa yang diketuai oleh IHH di Turki ini.
mereka menyedari kepentingan komunikasi, mereka menyedari kepentingan media. Sebab itu persiapan untuk mereka sebelum mereka bertolak dalam flotilla pertama itu cukup lengkap, saya rasa, dari pengamatan saya, dari perbincangan saya dengan rakan-rakan media di sana, terutamanya daripada pihak IHA bahagian komunikasi mereka dan juga beberapa stesen TV yang sempat saya kunjungi. Segalanya dilakukan dengan cukup spesifik, dengan cukup strategik, bagaimana mereka boleh menyalurkan maklumat dalam setiap saat ketika mereka berlayar di lautan Mediterranean menuju ke perairan Gaza. Sebab itu ketika perang, ketika serangan komando Israel ke atas Mavi Marmara, dunia pertama kali melihat serangan secara langsung berlaku di dalam saluran-saluran antarabangsa seperti Al Jazeera dan sebagainya. Begitu juga di Turki. Semua rakyat Turki berada di depan televisyen pada ketika itu, kerana feed mereka boleh menembusi setiap televisyen di setiap rumah melalui saluran-saluran TV berita di Turki, di Istanbul misalnya. Beberapa saluran media sana berada di kapal Mavi Marmara dan wartawan mereka berada di sana, semuanya menyiarkan secara langsung apa yang berlaku, serangan dan mangsa yang sedang cedera, mangsa yang telah ditembak. Mereka melaporkan secara langsung dan mereka menemu bual para aktivis yang bukan sekadar yang beragama Islam. Mereka ada yang dari Padri Kristian, Cik Azman, ada di kalangan mereka yang beragama bukan Islam, mereka yang datangnya bukan dari negara-negara Islam, dari negara-negara Kesatuan Eropah dan sebagainya. Dan ini satu fenomena yang cukup luar biasa, dan penganjur pertubuhan badan-badan sukarela ini menyedari kepentingan komunikasi. Sebab itu mereka mempunyai sistem kedua. Biarpun komunikasi pertama telah diputuskan oleh sistem radar Israel pada serangan pertama itu, akhirnya mereka menyedari ada saluran kedua yang sedang berlaku, yang sedang disampaikan oleh mereka di dalam kapal itu dipancarkan ke stesen TV masing-masing. Saya rasa ini satu fenomena dalam dunia warfare hari ini. Dan Haji Nazri telah membawa satu cakra keras simpanan yang beratus-ratus meg itu. Beliau akan meneliti setiap visual itu. Banyak yang perlu teliti. Saya perlu bagi rehat yang pertama, tapi apabila kembali, apakah yang akan dilakukan seterusnya? Kita dengar pelbagai cerita di internet dan sebagainya bahawa banyak kapal ditawarkan untuk pergi sekali lagi. Tapi kalau saya baca temu bual dengan Bulan Yerdim mungkin semalam, saya rasa, di internet, beliau mengatakan mereka masih lagi memerhatikan apa tindakan Israel sebelum memutuskan untuk menghantar flotilla lain. Dan jika pun kita menghantar ataupun bersama masyarakat antarabangsa menghantar flotilla yang lebih besar dan sebagainya, apakah persediaan untuk menghantar flotilla yang dibarisi oleh barisan sukarelawan, aktivis sosial berdepan dengan mereka yang dihantar oleh pemerintah berkepentingan politik yang diasaskan juga mekanismenya terhadap kekuatan tentera. Jadi pertembungan pertama kita nampak betapa tragisnya. Bagaimana persiapan untuk kali kedua, itu kita bincangkan selepas ini.